Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ustaz Mi. Di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik di sana? Macam mana hari ini, sihat? Dah bersedia untuk belajar bersama Ustaz Mi? Alhamdulillah. Jadi sebelum apapun kita nak belajar, jom kita layan dulu satu video untuk mengaitkan apa yang kita akan belajar pada kali ini. Jom. أقبل مفاوض آخر. سهيل بن عمرو. يبدو أنهم يريدون مصالحة. محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش. هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها 3 والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله. Alhamdulillah. Macam mana adik? Dah tengok video tadi? Macam mana? Dapat tak lagi jawapan apa pelajaran ataupun tajuk yang kita akan belajar pada hari ni? Yang gambar tadi tu. Yang gambar ni yang sedang tengok ni. Apa dia? Perjanjian. Perjanjian Aqabah. Salah, bukan perjanjian Aqabah. Lagi. Yang lelaki ni kan dia sedang baca tu kan? Dia sedang baca tu. Tu perjanjian tu. Perjanjian apa? Nak dekat dah tu. Bukan perjanjian Aqabah. Perjanjian? Ya, Alhamdulillah. Perjanjian Hudaybiyah. Inilah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Dah bersedia semua? Jom kita belajar. Sebelum tu baca doa dulu dan kita akan start belajar selepas ini. Alhamdulillah adik-adik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita nak mulakan belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk kita adik-adik ya, ialah bidang sirah pelajaran 21, tajuknya Perjanjian Hudaybiyah dan Pembukaan Kota Mekah. Tapi pada kali ini kita masuk kepada unit 1. Unit 1 Perjanjian Hudaybiyah. Muka surat adik-adik boleh rujuk. Ambil satu buku, buku teks kita tu. Buku teks kita ni yang ada dekat Ustaz Mi ni, buku teks ni Dikir Islam Tingkatan 3 KSSM. Tengok muka surat 168 hingga 171. Okey? Boleh? Okey, sekarang.
Okey, bagus. Okey, Ustaz Mi tak nak buang masa. Sekarang yang pertama sekali kita nak kena tahu objektif pembelajaran kita pada hari ni. Jadi objektif pembelajaran kita ni hari ni adik-adik ya. Start adik-adik tengok video Ustaz Mi ni. Hari ni kita di akhir pembelajaran Ustaz Mi hari ni kita akan tahu kronologi perjanjian Hudaibiyah. Itu yang pertama yang Ustaz Mi nak adik-adik kuasai. Yang kedua, isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga adik-adik, hikmah perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, adik-adik last sekali untuk mantapkan lagi, kukuhkan lagi, adik-adik perlu menjawab latihan pengukuhan Ustaz Mi. Okey. Walau bagaimanapun, latihan pengukuhan ini terbahagi kepada dua, iaitu bimbingan menjawab soalan kebat. Di akhir nanti Ustaz Mi akan letakkan satu soalan kebat dan kita bincangkan sama-sama supaya adik-adik lebih mantap lagi. Buat soalan kebat ni ada yang anak murid Ustaz Mi pun sama, susah dia kata. Susah Ustaz, idea tak ada dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya bila dapat tahu konsep, kita insya-Allah teknik-teknik yang kita akan pelajari memudahkan lagi kita untuk jawab soalan kebat. Okey, yang kedua di dalam deskripsi di bawah, kalau adik-adik klik untuk deskripsi di bawah ni, adik-adik akan jumpa satu soalan quiz Google Form yang Ustaz Mi letakkan untuk adik-adik jawab. Ada 20 soalan di dalam deskripsi ni. Okey, adik-adik, kita tak nak buang masa, kita teruskan kepada kronologi yang pertama sekali ya. Kronologi perjanjian Hudaibiyah. Kronologi perjanjian Hudaibiyah ini dia bermula dengan mimpi Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram. Okey, serta melaksanakan umrah bersama para sahabat. Okey, ini peta yang pertama. Apa? Mimpi Rasulullah ini yang mencetuskan mencetuskan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya untuk bergerak ke Mekah. Okey, dengan mimpi Rasulullah yang dipanggil sebagai mimpi melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat baginda. Okey, peta yang kedua, selepas Nabi Muhammad SAW beritahu pada sahabat dia bahawa dia telah bermimpi melaksanakan umrah, kemudian para sahabat ni apa lagi? Rasa terpanggil-panggil lah untuk melaksanakan umrah tersebut. Rasa tak sabar-sabar lah nak pergi sana. Sebab apa? Telah 6 tahun mereka meninggalkan Mekah selepas mereka berhijrah ke Madinah. Dan itulah tanah tumpah darah mereka, itulah banyak adik-beradik mereka, jadi mereka rasa seronok nak pergi sana. Okey, lalu mereka memulakan perjalanan. Bila tu? Petak yang kedua. Pada hari Isnin, istilah sejarah kan? Kena ingat ni. Hari apa? Hari Isnin. Bulan apa? Awal bulan Zulkaidah. Tahun ke berapa hijrah? Tahun ke-6 hijrah. Rasulullah SAW bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat. Berapa orang? 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Kita ingat tu pedang yang bersarung. Apa maksud pedang bersarung ni adik-adik? Maksudnya pedang ini tidak dihunus. Kalau pedang dihunus, tak bersarung, maknanya mereka datang untuk berperang. Tapi Nabi datang bersama dengan para sahabat dengan pedang bersarung. Maksudnya mereka datang dengan, orang kata apa, dengan aman, bukan nak berperang. Memang semata-mata untuk melaksanakan ibadah yang dipanggil umrah. Okey, selesai? Okey, kita pergi petak yang ketiga. Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Ini biasalah, kita akan sampai ke satu mikat, dipanggil mikat makani. Kalau orang yang mengerjakan haji atau umrah, kena berniat di situ. Okey, jadi mikat Nabi Muhammad SAW di mana? Di Zulhulaifah. Lalu mereka pun berniat untuk umrah. Kemudian petak yang keempat, kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh musyrikin Mekah. Ini masalah kan? Dan mereka tidak membenarkan rombongan ini. Dan orang Mekah ni bila tahu Nabi nak datang, mereka tidak benarkan. Apa mereka buat? Petak yang kelima, mereka menghantar Khalid bin Al-Walid bersama dengan 200 tentera cuba menghalang rombongan Rasulullah SAW di Qura Al-Ghamim. Ingat nama ni? Apa dia? Ya, Qura Al-Ghamim. Qura Al-Ghamim. Nama Rasulullah SAW melalui jalan lain. Nampak tak? Nampak tak petak yang kelima ni kata apa? Khalid Al-Walid bersama dengan 200 orang, dia bergerak ke Qura Al-Ghamim. Tapi Nabi ni dia guna jalan lain. Okey? Guna jalan lain yang jalan tersebut tidak dilalui orang.
Melalui jalan yang berliku di celah bukit. Dan memang jauh. Maknanya apa adik-adik? Maknanya Nabi datang memang untuk mengerjakan umrah sahaja. Itu maksud dia. Memang Nabi tak nak perang, tak nak pertumpahan darah. Nabi kalau boleh, kalau dapat datang berbincang dan dia dapat melaksanakan umrah dengan aman tanpa ada pertumpahan darah. Sebab tu Nabi tak nak bertembung dengan Khalid Al-Walid dan tenteranya. Kalau ikut logik adik-adik, 1,400 orang sahabat bersama dengan pedang. Dah ada pedang dah, walaupun tak turnus tapi pedang tetap ada. Lawan dengan Khalid Al-Walid 200 orang. Siapa menang? Tahu menang? Tentulah Nabi menang sebab Nabi 1,400 orang. Berapa kali ganda tu? Kan? Berapa kali ganda tu? 1,400 orang. Allah, 7 kali ganda adik. Allahu Akbar. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia memang datang untuk mengerjakan ibadah umrah. Itu maksud dia. Itu petak yang kelima. Selepas Nabi melalui jalan yang lain, Nabi Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Berhenti di Hudaibiyah dan baginda dikunjungi oleh Budai bin Warqa. Inilah orang yang kedua selepas Khalid Al-Walid yang terlibat di dalam perjanjian Hudaibiyah ini. Apa dia? Budai bin Warqa. Jadi siapa dia? Dia menjadi pengantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah. Maknanya Budai bin Warqa ini datang jumpa Nabi dan Nabi bagi tahu kepada Budai, kami datang memang nak buat umrah, bukan nak bergaduh, bukan nak tumpah darah, bukan nak berperang, bukan. Itulah maksud dia. Kalau nak perang, dah lama dah perang, kami ikut juga jalan tu, bertemu dengan Khalid bin Al-Walid di Qura Al-Ghamim, kemudian kami perang. Boleh je nak buat macam tu, tapi kami datang, niat kami nak umrah. Begitu. Setelah Nabi jadikan Budai bin Warqa antara Nabi Rasulullah SAW ni dengan musyrikin Mekah, Nabi kemudiannya bertemu pula dengan Hunais bin Al-Qamah. Kita tengok petak yang ketujuh ni. Apa dia kata? Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti oleh Urwah bin Mas'ud. Bukan Julais ya. Hulais, betul kan? Hulais bin Al-Qamah diikuti oleh Urwah bin Mas'ud. Mula Hulais, kemudian Urwah bin Mas'ud. Apa tujuan dua orang ni datang? Hulais datang, Urwah bin Mas'ud lepas tu. Apa tujuan tu? Tujuan dia nak memastikan betul ke Budai kata tadi Rasulullah datang untuk buat umrah, ibadat tak nak pertumpahan darah. Betul ke datang atas tujuan tu? Jadi utuslah Hulais dengan Urwah tu untuk pastikan niat sebenar kedatangan rombongan Rasulullah SAW untuk mengerjakan umrah. Dan Nabi nak kuatkan lagi, memang kami datang untuk niat umrah, nak ibadat umrah sahaja, tak nak tumpah darah. Kalau boleh biar ada perbincangan, yang berakhir dengan kami dapat buat umrah ni. Tu tujuan dia. Apa dia? Berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Pada petak yang ke-8 ini, Rasulullah SAW mengutuskan Uthman. Nabi nak kuatkan lagi, nak bagi kuat lagi, Nabi hantar pula Uthman bin Affan. Kenapa Nabi hantar Uthman bin Affan? Sebab Uthman bin Affan yang pertama orang yang terkenal. Orang kaya, adik-beradik ramai dekat musyrikin Mekah, dan ramai yang Uthman kenal di musyrikin ramai yang Uthman kenal di kalangan pembesar Mekah. Sebab dia orang kaya, jadi orang kaya ni selalu berkawan dengan ataupun mengenali orang-orang besar di Mekah. Jadi antara faktor lain juga, Uthman bin Affan kita kenal sikap dia, seorang yang lemah lembut, seorang yang pemalu, seorang yang bertoleransi, orang yang boleh bawa berbincang. Dia bukan jenis emosi dan sebagainya. Sebab itulah Nabi menghantar Uthman bin Affan untuk berunding. Beliau telah ditahan selama beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematian dia. Inilah momen ataupun benda penting yang kena adik-adik tengok. Sebab apa? Sebab inilah di antara punca besar berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sebab bila Uthman pergi, kemudian Uthman ditahan, berakhir dengan satu orang kata apa, berita yang menggemparkan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Apa dia? Kematian Uthman bin Affan, dibunuh di sana.
Allahu Akbar. Bila dapat tahu je, Nabi dapat tahu je perkara ni berlaku, kita tengok petok yang ke-9, Rasulullah dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah. Tak nak tinggal. Okey, bersama Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'ah ini dibuat oleh Nabi sebagai nak menuntut bela di atas kematian. Macam itulah, nak menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Kita hantar dia untuk berunding, last sekali datang cerita dia dibunuh. Kita tak boleh biarkan perkara ni. Okey, kemudian Nabi pun buat satu bai'ah, tak setia ataupun sumpah setia. Sahabat-sahabat jangan tinggalkan Nabi. Kita tuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Selepas orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah tahu bahawa Nabi nak tuntut bela di atas Uthman bin Affan, mereka pun jadi takut. Bila jadi takut, mereka pulangkan balik Uthman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Okey, musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Ni Ustaz ni begitu. Ini yang terakhir ni. Bila musyrikin Mekah tahu je tentang Bai'atul Ridwan, lantas mereka menghantar Suhaib bin Amru. Suhaib bin Amru diutuskan oleh orang musyrikin Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk buat satu perjanjian. Bila Uthman datang, Uthman dah dipulangkan kembali, kan? Kemudian selepas itu musyrikin Mekah pun hantar satu lagi orang yang terlibat besar. Macam video yang mula-mula tadi Ustaz ni bagi tahu tadi kan, yang Ustaz ni tunjukkan tadi. Kan video tadi tu? Yang orang tengah baca tu, yang tu. Yang itulah namanya Suhaib bin Amru, yang diutuskan oleh orang musyrikin Mekah untuk berbincang dengan Rasulullah SAW, ataupun bukan berbincang, membuat perjanjian terus. Buat perjanjian terus dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu termeterailah, bila Nabi setuju, dia setuju dengan perjanjian tersebut, maka termeterailah satu perjanjian yang diberi nama sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Ulang, Perjanjian Hudaibiyah. Ulang, Perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang buat dengan Nabi perjanjian tu? Suhaib bin Amru. Itu nama yang sangat penting. Okey, bab kerap masuk di dalam peperiksaan. Baik, adik-adik sekalian, kita tak nak buang masa lagi, kita teruskan lagi adik-adik, boleh ya? Kita teruskan lagi dengan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok yang Suhaib bin Amru baca tadi tu, apa dia tu? Okey, isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dibenarkan memasuki Mekah dan mengerjakan umrah pada tahun ini, tetapi boleh mengerjakan umrah pada tahun hadapan. Tahun dia buat perjanjian tu 6 Hijrah. Okey, maknanya Nabi kalau nak buat kena tahun hadapan. Okey, tahun hadapan. Berapa Hijrah? 7 Hijrah. Kemudian isi yang kedua, tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Ini yang dikatakan satu masa yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Kenapa? Sebab 10 tahun ini bila tak ada peperangan, maknanya inilah masa untuk umat Islam memberi, orang kata apa, seluruh, orang panggil apa? Jihad dalam dakwah. Orang panggil jihad dalam dakwah. Itu dengan cara menyebarkan dakwah, memberitahu kepada orang ramai tentang Islam, dan mengutuskan banyak surat kepada seluruh, nanti kita tengok, seluruh orang kata pun negara-negara, negeri-negeri dan seluruh kawasan tentang Islam. Begitu 10 tahun ni. Ni satu benda yang sangat besar lah kepada Islam. Okey, yang ketiga, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Begitu juga dengan yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Okey, ini adalah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang kalau
kalau tengok di antara empat-empat ni, macam mana yang Ustaz ni beritahu tadi, 10 tahun tiada peperangan, gencatan senjata, tak ada. Buatlah apa pun, tak ada peperangan. Jadi Nabi dan para sahabat bertumpus lumus untuk melaksanakan satu jihad, dipanggil sebagai jihad dakwah. Dan kita akan tengok kesan dia apa dia. Jom kita tengok. Okey, kita tengok seterusnya hikmah perjanjian Hudaibiyah. Okey, hikmah perjanjian Hudaibiyah ni Ustaz mi bahagi kepada 3 ya. Ustaz mi bahagi kepada 3. Yang pertama, D iaitu perkembangan dakwah, D untuk dakwah, perkembangan dakwah Islam. Kemudian P iaitu perkembangan politik, P untuk politik, nak bagi ingat kan. Kemudian K ketenteraan, perkembangan ketenteraan Islam. Okey, kita akan tengok satu persatu dia. Jadi satu persatu dia ya. Yang pertama dari sudut D iaitu perkembangan dakwah Islam. Apa berlaku ni? Yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Islam. Allah, ini besar dia. Itu yang kata jihad dakwah. Buatlah apa pun, sebab dengan ilmu hidayah akan sampai. Kita tengok. Okey, kemudian ramai orang Arab memeluk Islam. Selepas Islam ni disebarkan, usaha dakwah ni dikembangkan, jihad dakwah tu berlaku. Apa berlaku? Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan. Antaranya Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Uthman bin Talha. Nampak ni siapa dia ni? Khalid Al-Walid yang tadi dia bersama dengan 200 tenteranya nak sekat Nabi di Qura Al-Ghamim. Ingat tak tadi? Nak sekat Nabi tu tadi. Selepas dia tahu tentang Islam, dia dengar kuliah-kuliah yang disampaikan oleh orang-orang Islam, dia pun dapat hidayah. Dan last sekali Khalid Al-Walid memeluk Islam. Dia pun mengucap di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab tu kita ni, kesimpulan dia, kita ni kalau tengok cerita ni kan, nak dapat hidayah daripada Allah, kena rajin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, iaitu rajin pergi ke majlis-majlis ilmu agama, begitu. Okey, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat. Apa lagi Nabi buat? Nabi menghantar surat kepada kerajaan lain di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab, seperti di Bahrain dan Oman, serta kerajaan luar tanah Arab seperti di Rom dan Parsi. Allahu akbar. Nampak tak adik-adik? Ini yang dipanggilkan jihad dakwah. Betul-betul Nabi buat, all out Nabi buat. Kan? Suruh dia punya sahabat-sahabat pergi bagi kuliah, pergi dakwah. Tak cukup dengan tu, buat pula surat, hantar pula surat kepada dalam dan luar semenanjung tanah Arab, seperti Bahrain dan Oman. Dan bukan setakat semenanjung tanah Arab je, sampai luar tanah Arab pun pergi juga. Di mana? Rom dan Parsi. Nampak? Ini yang dipanggilkan jihad dakwah. Kalau tengok cerita ni, kita pun semangat nak dakwah ni. Kan jadi. Okey, tengok seterusnya. Yang kedua, P, politik, iaitu perkembangan politik Islam. Daripada perjanjian Hudaibiyah ini, musyrikin Mekah, musyrikin Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Bila sampai orang musyrikin Mekah boleh utus dan bersetuju untuk deal dengan Nabi, maknanya mereka memang respect Nabi dan mengiktiraf Nabi sebagai pemimpin kepada sebuah kerajaan Islam di Madinah. Okey. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah termasuk Bani Khuza'ah. Nabi buat juga perjanjian dengan kabilah. Nabi nak kuatkan lagi dia punya kukuhkan lagi kerajaan dia, kekuatan dia. Jadi Nabi buat lagi perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, termasuklah Bani Khuza'ah. Okey, kemudian pemimpin negara luar memberi pengiktirafan kepada kerajaan Islam Madinah. Macam mana yang dikatakan pengiktirafan ni? Ini terbukti setiap surat yang dihantar kepada pemimpin dalam dan luar semenanjung tanah Arab mendapat jawapan. Kalau orang tu tak respect kita, betul tak? Orang tu tak respect kita, tak yakin dengan kita,
kan, tak mengiktiraf kita sebagai seorang pemimpin sebuah kerajaan, dia tak layan pun surat kita. Dia tak akan endah pun. Dia tak akan jawab cepat-cepat. Tapi Nabi Muhammad SAW hantar surat je, suka tak suka, dapat jawapan. Allah. Ini yang dikatakan Nabi diiktiraf sebagai pemimpin kepada kerajaan Islam Madinah. Kemudian yang keempat, selepas perjanjian Hudaibiyah itu tadi, Rasulullah menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi ancaman. Maksudnya apa? Bila dah ada perjanjian Hudaibiyah, kan tak ada gencatan senjata, tak ada peperangan 10 tahun, nak risau apa? Tak payah risau. Sebab itu perjanjian. Jadi tak payah risau. Mereka takkan berlaku, takkan orang kata apa, berperang dengan kita, takkan menzalimi kita. Mereka akan pegang dengan perjanjian tu. Yang kita kena risaukan, orang yang tak ada perjanjian dengan kita. Kat mana tu? Orang Yahudi di Khaybar. Tu Rasulullah kata apa? Lepas perjanjian, Rasulullah menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi ancaman. Okey, faham adik-adik? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya adik-adik, perjanjian perkembangan ketenteraan. Ketenteraan. Selepas berlaku je perjanjian Hudaibiyah, ini yang paling best adik-adik. Yang paling best. Kenapa Ustaz Mi kata paling best? Sebab Islam tu lagi kukuh. Selepas jihad dakwah berlaku, ramai orang masuk Islam secara terang-terangan. Bukan takat 3 orang tadi je, termasuk dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tu masuk Islam pun dah cukup dah. Sangat berpengaruh, sangat terkenal dengan kebijaksanaan strategi peperangan, dan orang respect dia sebab dia ketua perang. Zaman tu kalau ketua perang kira hebat lah, kan? Ketua perang masuk Islam. Kalau ketua dah masuk Islam, anak-anak murid yang lain, anak-anak murid tu, anak-anak buah yang lain, yang di bawah dia, jadi ramai lagi masuk Islam. Buktinya apa? Tengok perkembangan ketenteraan Islam. Apa jadi adik-adik? Selepas perjanjian Hudaibiyah, kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang adik-adik kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Nampak pertolongan Allah adik-adik? Strategi Nabi, perjanjian, tak ada pertumpahan darah apa, dengan perjanjian saja dakwah dapat berjalan, surat dapat sampai ke merata pelosok negeri dan negara, dan berakhir dengan Islam bertambah ramai dan tentera Islam bertambah dalam tempoh 2 tahun daripada 3,000 menjadi 10,000. Berapa orang tu tuan adik-adik yang masuk tentera ni, yang menjadikan Islam bertambah kuat ni? Berapa orang? 7,000 orang dalam tempoh 2 tahun. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Kemudian wujudnya suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dengan kerajaan musyrikin. Okey, tak ada masalah. Kedua-duanya menjadi aman. Baiklah adik-adik, habis dah tajuk kita perjanjian Hudaibiyah. Macam mana? Okey tak? Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik faham apa yang Ustaz Mi sampaikan tadi, dan dapat kita ambil banyak pengajaran yang Ustaz Mi selit-selitkan tadi, supaya kita boleh amal dalam kehidupan kita adik-adik. Baik adik-adik, tajuk dah habis. Sekarang kita nak kukuhkan lagi. Sebagaimana yang Ustaz Mi bagi tahu pada objektif pembelajaran, ada soalan kebat. Okey, soalan kebat Ustaz Mi yang Ustaz Mi letakkan di sini, adik-adik kita baca sama-sama. Perjanjian Hudaibiyah menyerlahkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam mengatur strategi dalam melaksanakan dakwah sebagai pengerusi sebuah persatuan di sekolah. Nampak? Sebagai pengerusi sebuah persatuan di sekolah, bagaimanakah anda, adik-adiklah, anda mengatur strategi agar persatuan anda dapat menarik minat murid lain untuk menyertainya? Inilah soalan kebatnya adik-adik. Okey tak soalan ni? Susah? Alah, tak susah lah adik-adik. Kalau adik-adik cakap susah, susah lah. Jangan cakap susah. Cakap small matter. Kan? Okey adik-adik. Tak apa, Ustaz Mi bagi mudah. Okey? Antara teknik yang adik-adik kena ketahui dalam menjawab soalan kebat, macam biasa, yang pertama adik-adik, kebat dia 4 markah. Berapa? 4 markah. Jadi dalam 4 markah tu dia ada isi yang pertama, huraian yang kedua, huraian lengkap yang ketiga, dan yang keempat ialah kesimpulan.
Okey. Untuk menjawab soalan isi, huraian lengkap dan kesimpulan, kita kena letakkan empat-empat ni dalam jawapan supaya kita dapat berapa markah tadi? 4 markah. Okey, cadangan jawapan. Kita mula-mula sekali adik-adik kena tahu apakah kehendak soalan. Okey. Dalam soalan ni adik-adik, dia cakap apa? Sebagai pengerusi sebuah persatuan di sekolah, bagaimanakah? Yang ini adik-adik kena highlight kan. Kalau ada highlight warna kuning tu, garis. Sebab inilah yang menentukan macam mana adik-adik nak bagi isi. Bila soalan bagaimana, maknanya dia minta cara. Maksudnya, bagaimana cara anda, iaitu adik, mengatur strategi agar persatuan anda dapat menarik minat murid lain untuk menyertainya. Okey, cara dia macam mana adik-adik nak tarik minat rakan-rakan yang lain masuk dalam persatuan adik-adik? Caranya apa? Okey. Sekarang Ustaz ni bagi jawapan. Okey. Nak bagi mudah kan? Tunggu adik-adik bila nak habis kan? Okey. Jadi jawapan dia, saya akan mengadakan, ni isi. Saya akan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh melibatkan kesemua ahli persatuan. Ini isi. Ini cara dah ni. Caranya apa? Caranya saya akan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh melibatkan kesemua ahli persatuan. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada huraian. Nak pergi kepada huraian adik-adik, dia ada satu teknik. Teknik dipanggil ayat penyambung. Ayat penyambung. Jadi nak sambung di antara isi dengan huraian. Macam mana ayat sambung tu? Ayat sambung tu dia ada yang dipanggil sebagai teknik ataupun orang kata apa? Akronim. SUKA. S-U-K-A. S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Jadi adik-adik boleh pilih nak guna S ke untuk supaya, nak guna U ke untuk, nak guna K ke untuk kerana, ataupun A ke untuk agar. Jadi kalau adik-adik pilih untuk gunakan S, tak supaya. Sekarang adik-adik tengok, adik-adik nak pilih tu. Saya akan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh melibatkan kesemua ahli persatuan. Nak guna apa tu? Nak guna A. Okey, A untuk apa? Agar, ya, kita guna agar Okey. Sebab bila adik-adik tahu ayat penyambung, jadi kita akan dapat idea untuk kita sambung untuk ayat tu macam mana, untuk huraian. Jadi, saya akan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh melibatkan kesemua ahli persatuan agar apa? Fikir punya fikir, dapat idea. Agar, kan? Ustaz Mi punya idea lah tu. Agar semua ahli dapat mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Ini dia punya huraian, agar semua dapat mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, titik. Jadi kita dapat dua-dua markah. Isi kita dapat, huraian kita dapat. Ada dua lagi. Apa dia? Kita hanya tinggal huraian lengkap dan juga kesimpulan. Jadi huraian lengkap dia adik, dia juga ada ayat yang kita nak kena mulakan ataupun ayat penyambung dia. Nak pergi ke huraian lengkap tu. Jadi nak mudah, adik-adik boleh gunakan 3. Okay? Yang pertama, adik-adik boleh mulakan dengan contohnya. Adik-adik boleh mulakan dengan kesannya. Adik-adik boleh gunakan dengan akibatnya. 3 ni. Ni pandangan Ustaz Mi. Okey. Pilih. Okey, adik-adik pilih apa? Contohnya. Contohnya. Okey, adik-adik pilih contohnya. Kesannya? Tak nak. Akibatnya? Tak nak juga? Tak nak, tak apa. Yang dia ada satu. Okey, saya apa? Contohnya. Okey, contohnya. Contohnya apa? Contohnya mengadakan peraduan dan persembahan dengan hadiah yang menarik bagi menarik minat murid-murid lain. Selesai kan? Contohnya mengadakan peraduan dan persembahan dengan hadiah yang menarik bagi menarik minat murid-murid lain. Okey, selesai. Dapat 3 markah. Markah yang terakhir. Markah yang terakhir ni kesimpulan. Okey, kesimpulan. Ustaz ni bagi terus satu ayat ni, adik-adik jangan ubah sampai bila-bila. Jangan ubah untuk mulakan kesimpulan ni. Apa dia?
kesimpulannya kita hendaklah. Ingat, bila sampai nak kesimpulannya kita hendaklah. Hendaklah apa? Itu adik-adik kena cari. Oh, fikir sana, fikir sini, fikir sana, sampai dapat idea yang sesuai untuk kaitkan dengan jawapan. Jadi kesimpulannya kita hendaklah fikir-fikir. Dapat idea Ustaz Mi lagi. Tak apalah. Kesimpulannya kita hendaklah. Ustaz Mi lupa. Okey, untuk bahagian kesimpulan ni adik-adik. Okey, dia ada satu orang kata apa teknik juga, iaitu dipanggil PIH. Pendahuluan, isi, kemudian huraian. Okey. Pendahuluan apa? Pendahuluan tu yang kata-kata tadi Ustaz Mi kata jangan kita ubah. Semua mesti terima, pemeriksa mesti terima punya lah. Apa dia? Kesimpulannya kita hendaklah. Ini pendahuluan. Lepas pendahuluan, isi. Isinya fikirlah. Fikir. Okey, jumpa. Apa dia? Berusaha mempelbagaikan aktiviti. Berusaha untuk mempelbagaikan aktiviti. Kemudian kita sambung agar. Okey, agar. Agar ni kita gunakan kaedah tadi, kaedah suka. S akronim tu tadi kan. S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Jadi yang ni Ustaz Mi pilih untuk kita gunakan A, iaitu agar. Agar apa? Agar dapat menambah bilangan ahli. Selesailah kita punya kesimpulan. Dapatlah kita markah penuh 4 markah. Okey adik? Jelas? Jangan lupa teknik tadi. Hebat mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Ingat? Kemudian kata penyambung kita gunakan kaedah akronim SUKA supaya mudah adik-adik nak ciptakan ataupun nak melontarkan adik-adik. Okey? Dan kita kena ingat bila sampai dekat apa tu tadi? Nak buat huraian lengkap, pilih contohnya, kekesannya, akibatnya. Dan last sekali kesimpulan, kita gunakan pendahuluan dengan kesimpulannya kita hendaklah. Teknik untuk kesimpulannya pun ada namanya PIH, iaitu pendahuluan, isi dan huraian. Jangan lupa adik-adik, mudah-mudahan adik-adik dapat menjadikan tip yang Ustaz Mi bagi ni untuk jawab di soalan-soalan kebat yang bakal adik-adik jumpa di dalam peringkat adik-adik, InsyaAllah. Okey, dah habis dah. Kemudian kita pergi pula adik-adik kepada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan seterusnya. Tadi soalan kebat Ustaz Mi bincang dengan adik-adik agak lama, tak apalah, janji adik-adik dapat. Okey, latihan pengukuhan. Okey, dah habis dah. Sila jawab soalan kuis Google Form di dalam bahagian deskripsi. Kat bawah ni adik-adik boleh tekan kat tepi tu, klik, ada jawab 20 soalan kuis. Selamat menjawab dan tahniah semua adik-adik bersama Ustaz Mi. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ya. Jangan lupa supaya kita dapat terus berhubung silaturahim serta semua yang menonton tak terlepas video PDPC Ustaz Mi akan datang. Kalau adik-adik suka, adik-adik boleh share dengan kawan-kawan sebab nanti pahala juga mengalir untuk adik-adik juga. Sambil-sambil tu Ustaz Mi pun dapat juga pahalanya, adik-adik pun dapat juga, dan kita punya dakwah berkembang. Itu yang kita nak, macam cerita tadi juga. Bila kita dapat share dengan ramai lagi orang, dengan ramai lagi kawan-kawan, dengan ramai lagi guru-guru, maka ia akan menjadi satu benda yang sangat, orang kata apa? Sangat hebat. Apa dia? Ilmu sampai kepada semua orang, dan dengan ilmu hidayah akan sampai. Tak cukup dengan tu, kita akan dapat satu pahala dipanggil pahala mengalir. Okey? Kemudian apa lagi? Okey, yang satu lagi tu supaya kita juga dapat belajar bersama lagi adik-adik. Okey, adik-adik juga boleh komen, jangan lupa komen Ustaz ni, ya. Kat bawah tu ada komen banyak-banyak. Komen tanya-tanya macam-macam. Okey, tanya macam-macam. Nanti kita boleh merapatkan lagi hubungan kita insya-Allah. Baik adik-adik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan.